Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Kita dapat meneruskan program Beda Quran kita pada 25 Zulqa'dah bersamaan 16 Julai, dan kita masih lagi akan membaca, berkongsi tentang tafsir Al-Quran bagi surah Al-Kahfi ayat 28 hingga 34, muka surat 297. Dan marilah kita sama-sama memulakan program Budaya Quran kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Dan kita, sebelum kita pergi kepada bacaan Al-Quran serta perkongsian berkaitan dengan tafsir Al-Quran bagi surah Al-Kahfi ini, terlebih dahulu untuk pesanan khususnya kepada warga IPG Kampus Tun Sri On, untuk daftar kehadiran sila klik pada pautan yang disediakan di bawah tajuk YouTube seperti biasa. Itu adalah untuk daftar kehadiran di SPL KPM, dan bagi membantu tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat untuk meneliti apakah objektif Budaya Quran kita pada pagi ini. Ianya menyentuh kepada 3 perkara, iaitu yang pertama seperti biasa untuk bacaan dan perkongsian berkaitan dengan tajwid, dan objektif yang kedua ialah kita dapat melihat, menghayati beberapa pesanan Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam ayat 27 hingga 31. Satu daripada ayat ini telah pun kita baca pada minggu lepas, dan objektif yang ketiga iaitu untuk kita mengetahui tentang satu lagi cerita, iaitu tentang kisah pemilik 2 kebun. Ini terkandung dalam ayat 32 hingga 34. Baik, untuk objektif yang pertama, kita akan pergi kepada bacaan Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 28 hingga 34, dan pada pagi ini bacaan ini akan dipimpin oleh sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Anwar bin Hayyan. Dan untuk itu dipersilakan Ustaz untuk memimpin kita semua membaca surah Al-Kahfi ayat 28 hingga 34, muka surat 297. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء
الزبر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا حضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Seterusnya kita akan bicarakan hukum tajwid yang terdapat dalam ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama ialah tentang sebutan huruf shad pada kalimah wasbir. Ayat yang ke-28. Ayat ke-28 bermula dengan wasbir. Pastikan sebutan huruf itu menepati makhrajnya ataupun tempat keluar hurufnya. Kerana shad yang mempunyai sifat isti'la, safir,
maka dia akan sebut dengan wasbir. Dia tidak akan menyebut wasbir. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan ayat yang ke-20 32 minta maaf 32. Ayat pertama pada 32 itu ialah wadrib. Kalimah yang pertama wadrib itu pun satu juga berkaitan dengan sebutan huruf. Pastikan dad ia adalah bersifat isti'la. Wadrib, 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 dad, huruf dad, wadrib. Itu yang kedua. Kenapa? Kalau kita sebut dengan wadrib, maka dia telah menyalahi sebutan huruf dad itu. Kita tidak menepati makhraj hurufnya. Seterusnya, untuk yang terakhir berkaitan dengan ayat yang ke-32, ya, kalimah yang berbunyi zar'a, zar'a, wa ja'alna bainahuma zar'a, iaitu zar'a. Bagaimana nak menyebut ialah pastikan ra itu dibunyikan dengan tebal, zar'a, tidak zar'a. Untuk saja untuk perbincangan berkaitan dengan ilmu tajwid. Terima kasih. Allahu. Alhamdulillah, syukur bacaan telah dapat disempurnakan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Anwar bin Hayyan. Begitu juga dengan perkongsian berkaitan dengan tajwid yang lebih memfokuskan kepada sebutan huruf-huruf tertentu, dan itu semua adalah penting walaupun ianya dilihat macam remeh, seolah-olah kita belajar muqaddam ataupun iqra, alif, ba, ta sampai ya, huruf-huruf, tetapi itulah yang dikatakan dalam hukum tajwid ini berkait dengan beberapa perkara, termasuk selain daripada makhraj ialah tentang sifat huruf. Keduanya adalah sangat penting dalam memastikan bacaan kita ini tepat dari segi sebutan bagi tiap-tiap huruf hijaiyah yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Baik, jazakallah Ustaz. Dan seterusnya, bagi melengkapkan objektif kita yang kedua dan ketiga, itu kita sama-sama akan berkongsi tentang tafsir Al-Quranul Karim, dan ianya merangkumi beberapa ayat yang kita bacakan, iaitu bagi perbahasan yang pertama tentang pesanan-pesanan ataupun arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam ayat 28 hingga 31, dan sebenarnya ia bermula dengan ayat 27, iaitu yang dikatakan tadi, satu ayat daripadanya telah pun kita baca pada minggu lepas. Baik, apakah tentang pesanan-pesanan ini ataupun arahan-arahan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, kepada orang-orang yang beriman? Baik, ini sebenarnya merujuk kepada ayat yang ke-27 itu sebagai pesanan yang pertama. Kalau kita lihat kepada bacaannya itu dalam ayat yang telah kita baca pada minggu lepas, Allah berfirman, watlu ma uhiya ilaika min kitabir rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Inilah pesanan yang pertama yang perlu kita ambil serius, dijadikan satu panduan kehidupan, iaitu Allah perintahkan kepada kita untuk sentiasa membaca watlu dengan menggunakan ungkapan kata kerja suruhan, fi'il amar, dan bacalah wahai Muhammad. Maknanya juga menuju kepada arahan ini kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad yang sentiasa beriman kepada Al-Quran, kepada Allah SWT, kepada Rasul dan lain-lain. Bukan itu saja, pesanan ini merangkumi kepada supaya kita akur, ikut, turut atas apa sahaja yang terkandung dalam Al-Quranul Karim, dengan ungkapan ma'uhiya ilaika min kitabi rabbik, min kitabi rabbika, min kitabi rabbika,
iaitu kita kena ikut apa yang telah diwahyukan kepadamu. Allah ungkapkan ini kepada Nabi Muhammad SAW dari kitab Tuhanmu. Maknanya ini berfokus kepada, kalau Nabi Muhammad SAW, maka sudah tentulah kitab yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW itu ialah Al-Quranul Karim. Inilah pegangan kita. Jadi kita kena cedok, kita kena ambil, kita kena gali, kita kena kutip apa sahaja yang terkandung dalam Al-Quran Karim. Kalau ianya berbentuk suruhan, kita kena ikut, kita kena taati. Kalau ianya berbentuk larangan, maknanya kita kena tinggalkan. Inilah dia formula yang sangat mudah untuk kita ambil daripada intipati-intipati yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah berikan satu penegasan kepada kita tentang mengambil apa sahaja dalam Al-Quran ini. Tidak perlu risau soal kandungannya. Allah kata, Allah berfirman, la mubaddila li kalimatihi, iaitu tiada sesiapa yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala sejak mula diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam sampailah hari ini 1441 Hijrah. Tidak ada berlaku sebarang perubahan dari kandungan ayat-ayat hukum hakam, perkara-perkara pokok, perkara-perkara dasar, perkara-perkara ranting, perkara-perkara sampingan, soal akidah, soal syariat, soal akhlak, semuanya adalah kekal. Subhanallah. Inilah dia. Yang juga Allah telah katakan dalam ayat Quran yang lain, bahawa kami yang turunkan Al-Quran ini dan kami akan menjaganya sampai bila-bila. Kita bersyukur kerana kita masih lagi dapat bersama dengan satu daripada banyak-banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah mukjizat yang terbesar, mukjizat uzma ataupun mukjizat kubra, Al-Quranul Karim. Dan Allah kata juga dalam ayat yang sama, ayat yang ke-27 ini, walan tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia keberuntungan mereka yang bergantung dengan Al-Quran, maka mereka ini juga akan dapat pergantungan yang hakiki daripada pencipta Al-Quran, pencipta Nabi Muhammad SAW, pencipta manusia, pencipta seluruh alam, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan pesanan arahan yang pertama, yang merupakan menjadi perbahasan yang amat penting dalam bacaan pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan untuk melihat kepada pesanan yang berikutnya atau pesanan yang kedua, maka kita akan beralih ke ayat ke-28 yang kita bacakan pada pagi ini, ya, dengan ungkapan yang sama. Allah gunakan kata kerja suruhan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Baik, apakah maksud yang terdapat dalam pesanan yang kedua ini? Iaitu Allah minta kepada Nabi Muhammad SAW, juga merupakan pesanan kepada kita, iaitu sentiasa berdamping dengan orang-orang yang beribadat, yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak kira waktu. Bil ghadati, dari waktu pagi dia sentiasa memperhambakan diri dan beribadat kepada Allah. Pada waktu wal asyi, pada waktu petang dia juga akan terus istiqamah beribadat, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu sahaja, mereka ini semata-mata beribadat kepada Allah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ungkapan yuriduna wajhah. Jadi apa pesanan yang kedua ini? Iaitu minta kepada kita untuk mencari mereka ini,
ahli ibadat ini, orang yang sentiasa mendampingi Allah Ta'ala, tidak kira waktu, kita jadikan mereka ini iaitu sebagai sahabat kita, sebagai rujukan kita, sebagai sesuatu yang boleh kita dampingi mereka ini. Ini pesanan. Kita boleh lihat sahabat-sahabat yang berjaya di dunia dan juga akhirat, khususnya di kalangan mereka yang bergelar Khulafa Rasyidin. Kehebatan mereka ini kenapa? Kerana mereka berdamping dengan, disebut sebagai yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kumpulan yang lain selepas sahabat, iaitu tabi'in. Mereka ini juga cemerlang dunia akhirat sebab mereka berdamping dengan golongan sahabat yang yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, termasuk yuriduna wajhah. Mereka ini golongan sahabat, golongan tabi'in. Diteruskan lagi dengan kumpulan berikutnya tabi'at tabi'in. Jadi kita ini adalah juga terkesan daripada mereka yang berdamping, sentiasa berdamping dengan kumpulan manusia yang beriman kepada Ta'ala tak kira waktu, yang beribadat kepada Ta'ala tak kira waktu, yang sentiasa berakhlak mulia tidak kira waktu, semata-mata keikhlasan yang amat tinggi, iaitu mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini dia. Dan Allah perincikan mereka ini sebenarnya siapa? Sebenarnya siapa? Adakah dengan beribadat tak kira waktu ini, dengan semata-mata mencari keredaan Allah Ta'ala itu, adakah itu sahaja penampilan mereka? Bukan. Ada lagi Allah ceritakan penampilan mereka dengan kata Allah Ta'ala, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Mereka ini bukan sahaja sentiasa mencari mardatillah, sentiasa memperhambakan diri dan beribadat kepada Allah tidak kira waktu. Mereka ini juga adalah mereka yang tidak mencari kesenangan hidup di dunia, tidak akan tergugat dengan perhiasan yang terdapat di atas muka bumi ini. Sebab itu dengan ini Allah katakan, dan janganlah engkau memaling pandanganmu daripada mereka. Bila kita sudah berdamping dengan mereka, bila sudah kita menjadikan mereka tempat rujuk, Allah pesan jangan kita palingkan pergantungan kita kepada mereka ini semata-mata kerana zinatul hayati dunia, terpengaruh dengan perhiasan kehidupan dunia. Kita pun sudah sering kali diingatkan tentang dunia ini mata'ul ghurur, perhiasan yang melekakan, yang tidak ada apa-apa makna pun sebenarnya. Bagi mereka yang menjadikan dunia sebagai objektif kehidupan dengan mengenepikan objektif yang sebenar, iaitu kehidupan ukhrawi. Baik, ini pesanan. Sebab memang betul, ramai orang yang sentiasa mencari jalan kebenaran dengan berdamping dengan ulama, dengan berdamping dengan kumpulan-kumpulan yang memiliki keilmuan agama yang tinggi. Tapi ada kalanya keazaman tersebut terjejas semata-mata terpengaruh dengan perhiasan dunia. Mungkin berbentuk wang ringgit, mungkin berbentuk pangkat jawatan, mungkin berbentuk sesuatu yang menarik, indah dilihat oleh mata, seperti wanita yang jelita dan sebagainya. Inilah tiga unsur yang sering dijadikan peringatan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, yang boleh mengganggu gugat keazaman dan istiqamah kita kepada mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Begitu juga dalam masa yang sama, Allah beri satu lagi peringatan. Selain daripada jangan kita palingkan fokus kita
semata-mata terpengaruh dengan perhiasan kehidupan di dunia ini. Peringatan yang kedua, Allah nak bagi tahu, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran. Jadi kita kena kuatkan, perkukuhkan hati kita. Jangan kita terikut satu kumpulan manusia ataupun individu yang nampak dari aspek luaran baik, tetapi hatinya lalai daripada, Allah kata di sini, daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dengan kata lain, wattaba'a hawahu, mereka ini sering mengikut kehendak hawa nafsu. Jangan kita terpesong dengan mereka. Memang pun ramai yang menyebut, bila lagi nak rasa nikmat dunia, inilah dia. Tetapi itu semua adalah merugikan kita, sebab kita tidak tahu noktah kehidupan kita tu bila. Sebab itu kita perlu sentiasa mengisi jiwa kita dengan sesuatu yang bermakna menurut panduan Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Allah beri juga peringatan agar jangan kita ikut mereka ini yang mempunyai tingkah laku yang melampaui batas, melampaui kebenaran. Ya wa kana amruhu furuta. Jadi panduan pesanan yang kedua ialah sentiasa berdamping dengan golongan yang memperhambakan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Mereka ini kita boleh gelarkan sebagai ulama, sebagai golongan yang soleh, sebagai golongan yang taat, sebagai orang yang mengetahui selok-belok hal agama Islam, yang tidak ada cenderung kepada mana-mana kepentingan melainkan semata-mata mengharapkan mardatillah. Kita kena cari mereka ini supaya jawapan yang kita nak itu adalah tepat menurut Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama, bukan menurut kefahaman sendiri ataupun menurut mereka yang ada kepentingan-kepentingan tertentu yang merugikan matlamat dunia dan juga akhirat. Dengan peringatan yang pertama, jangan terpengaruh dengan perhiasan ke dunia. Yang kedua, jangan ikut orang yang lalai daripada mengingati Allah. Jangan ikut orang yang suka mengikut dan terpengaruh dengan hawa nafsu, dan jangan ikut mereka yang melampaui tingkah lakunya, melampaui daripada kebenaran. Itu pesanan yang kedua, jelas kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan dalam hal ini, perkara yang sama juga Allah nyatakan dalam beberapa surah lain dan ayat yang lain. Contohnya dalam surah Al-An'am ayat 52, Allah berfirman di situ, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Lafaz yang berbeza tetapi maksud yang sama. Begitu juga Allah beri peringatan sebagai contoh kepada apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Nuh AS dalam surah Asy-Syu'ara ayat 111. Allah berfirman di situ, anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Jadi jadikan sejarah mereka ini, jadikan beberapa pesanan-pesanan Allah Ta'ala dalam surah-surah yang lain sebagai satu yang mengukuhkan kefahaman kita kepada melaksanakan perintah dan pesanan Allah yang kedua ini, iaitu sentiasa berdamping, mendekati, merujuki golongan yang sentiasa memperhambakan diri, beribadat kepada Allah Ta'ala, tidak kira waktu pagi atau petang. InsyaAllah kita selamat. Ini juga yang dikatakan dalam satu perkara yang berkait dengan munakahat.
di mana Nabi Muhammad SAW memberi panduan yang mudah kepada kita untuk mencari calon pasangan dengan mengeluarkan 4 perkara. Kerana harta, kerana kecantikan, kerana keturunan, dan kerana agama. Tetapi Nabi menegaskan, pilih kerana agama sebagai satu keutamaan, kita akan selamat. Inilah dia. Pilihan-pilihan yang kita ada di hadapan kita, dan pilihan yang baik itu ialah mendampingi, merujuki golongan yang sentiasa memperhambakan diri kepada Ta'ala setiap masa. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita beralih ke pesanan yang ketiga, yang juga merupakan masih lagi perbahasan kita yang pertama, untuk kita meneliti apakah pesanan-pesanan daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pesanan yang ketiga ini juga Allah mulakan dengan kata kerja suruhan, iaitu fa'il amar. Dalam bab bahasa Arab ini, kalimat itu atau perkataan terbagi kepada 3. Isim, kata nama. Yang kedua, fa'il, kata kerja. Yang ketiga, huruf, lebih disebut sebagai kata sendi dan sebagainya lah, yang lebih sesuai dengan bahasa Melayu. Dan yang kedua itu, fa'il ataupun kata kerja di situ, bagi bahasa Arab ada 3 pecahan. Kata kerja yang telah lepas, fa'il madhi, past tense. Kata kerja yang sedang berlaku ataupun akan berlaku, fa'il mudhari' ataupun present tense. Tapi bahasa Arab ada satu lagi kata kerja, iaitu fa'il amar, kata kerja suruhan. Seperti yang tadi itulah, bacalah. Mana yang kedua, dampingilah. Yang ketiga ini, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah. Itu kata kerja suruhan. Apa yang Nabi Muhammad hendak katakan kepada umatnya? Iaitu al-haqqu mir rabbikum. Hak, kebenaran itu adalah daripada Tuhan kamu. Sebab itu perkara-perkara yang datangnya daripada kita ini tidak boleh kita sandarkan terus bahawa itu adalah milik kita. Kita kena ingat, semua ilmu yang ada di atas muka bumi ini datang sumbernya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, dalam hadis dan perkara-perkara lain yang Allah berikan secara umum, yang mana secara teliti ataupun khususnya kita kena cari sendiri. Baik, dalam persoalan ini, apakah perkara hak yang Allah nak nyatakan ini, yang Allah minta Nabi Muhammad sampaikan? Iaitu faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang nak beriman, sila beriman, falyu'min. Tetapi siapa yang nak kufur pun, Allah kata sila, falyakfur. Tapi ingat, ni dia, inilah dia kebenaran yang Allah nak beritahu. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Bagi orang yang memilih yang kedua, iaitu kufur, maka Allah sediakan kepada mereka ini, ya Allah labelkan sebagai golongan yang zalim, api neraka. Api neraka. Cukup kat situ sekejap. Inilah dia taujihat ataupun pesanan yang ketiga. Baik, balik semula kepada perkataan neraka. Allah perincikan dalam ayat yang sama gambaran neraka itu. Yang pertama, ahata bihim suradiquha. Suradiquha, ra dibaca tebal, suradiquha. Itu satu. Apa maksud di sini? Iaitu dinyatakan bahawa mereka ini akan ditempatkan di dalam neraka. Okey, disebut neraka, Allah berikan beberapa gambaran. Yang pertama, ahata bihim suradiquha, iaitu yang meliputi mereka laksana kemah. Maknanya tidak ada tempat nak lari. Juga disebut dalam beberapa sumber yang lain, contohnya hadis Nabi Muhammad SAW,
daripada Abu Sa'id dan dari Rasulullah SAW kata Nabi, annahu qala li suradiqin nari arba'u judurin kathufa kulli jidarin mithlu masirati arba'ina sana. Dalam hadis ini kalimat suradiq ini diterjemahkan sebagai tembok pembatas, ya. Bagi sesungguhnya tembok pembatas neraka ada 4 tembok. Jadi diterjemahkan dengan perkataan lain, iaitu tembok pembatas. Maknanya kita tak boleh nak pergi mana. Diterjemahkan dalam yang pertama tadi sebagai kemah, tempat kita nak bernaung daripada panas. Jadi tak ada tempat nak pergi tempat lain. Kalau pergi tempat lain, kena cahaya matahari. Ataupun ketika hujan, maknanya kita tertakluk di bawah kemah ataupun tembok pembatas. Kalau kita keluar daripada tempat itu, maka kita terkena hujan. Jadi dalam bab neraka ini, suradiq ini maknanya tempat yang telah pun tertutup, tak ada tempat lain kita nak pergi. Jadi itu adalah gambaran yang nak bagi tahu kepada kita. Tapi merujuk kepada hadis tadi, Nabi Muhammad SAW ada sebut, li suradiqin nari, bagi tembok pembatas neraka ada arba'u judurin, ada 4 tembok. Kathufa kulli jidarin, tebal setiap tembok itu mithlu masirati arba'ina sana, adalah setebal perjalanan 40 tahun. Subhanallah. Ini dia. Nak pergi mana kita? Ini bagi golongan yang kufur, bagi golongan yang Allah label sebagai zalimin, yang tempatnya ialah nara, api neraka, dalam api neraka, dalam neraka, yang kita tak boleh nak pergi mana. Ahata, dikelilingi oleh satu tembok yang besar, yang sangat tebal. Tebalnya ialah kalau kita berjalan ni 40 tahun, 4 langkah pun dah kira tebal, lebih kurang 1 meter, apatah lagi 40 tahun berjalan. Jadi wa'iyyazubillah, dalam keadaan neraka tersebut, nak pergi mana pun tak boleh, kita terbelenggu, terkunci di situ. Malah dinyatakan lagi dalam gambaran neraka ini, wa iyastaghithu yughathu bima'in, dan apabila kita berada di situ, apabila manusia yang zalim ini berada di situ, di dalam neraka, akan berasa dahaga, maka diberikan air. Oh, kita ingat air ni boleh hilangkan dahaga. Rupa-rupanya air yang diberi itu adalah kalmuhli, seperti tembaga cair. Air itu berupa tembaga cair, yashwil wujuh, membakar muka. Wal'iyadzubillah. Kita terminum air panas pun dah kelang kabut, apatah lagi di sini tembaga cair. Dan untuk bab perihal minuman ini di dalam neraka ini, inilah minuman antara yang terburuk. Bi'sasyarabu, seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, dan disebut sebagai seburuk neraka ini, seburuk-buruk tempat untuk bersenang-senang. Ingat, memang betul bagi mereka yang zalimin, dunia ini adalah syurga, tetapi rupa-rupanya tempat bersenang-senang mereka di akhirat adalah merupakan tempat yang paling buruk. Wal'iyyazubillah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hal ini juga dinyatakan dalam surah yang lain, surah Al-Furqan ayat 66. Firman Allah Ta'ala di situ, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Perihal neraka ini, seburuk-buruk tempat dan kediaman. Jadi adakah kita sanggup, adakah
manusia-manusia sanggup dengan keadaan yang tak boleh nak pergi mana, dengan keadaan yang kalau kita dahaga minumannya sebegitu rupa, adakah sanggup? Jadi kalau jawapannya tidak sanggup, cepat-cepat beralih kepada meletakkan keimanan kepada Allah SWT dan terus memperhambakan diri kepada Ta'ala secara istiqamah, tidak kira masa. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nampaknya ceritanya pasal mereka. Jadi di mana pula cerita bagi orang yang beriman? Ada, iaitu pada ayat yang ke-30. Ini berita baik kepada orang yang beriman. Yang tadi Allah nak bagi tahu kepada golongan-golongan yang kufur dan juga zalimin. Cuma dalam ayat ini, dalam surah Al-Kahfi ini, bagi bacaan kita pada ayat-ayat ini, Allah mulakan dahulu cerita kepada perihal tentang mereka yang zalim, mereka yang kufur. Dikemudiankan cerita kepada orang-orang yang baik, kepada orang yang beriman, kepada orang yang soleh. Tapi kena ingat, dalam pendekatan yang lain, contohnya surah As-Sajdah, surah Sajadah, Allah ceritakan kepada tentang perihal orang yang beriman dahulu. Lepas tu diikuti dengan Allah cerita tentang perihal golongan yang zalim, golongan yang fasik. Bagi surah Al-Kahfi ini sama juga Allah cerita dalam surah Al-Bayyinah. Allah terangkan perihal orang yang kafir dahulu, baru diikuti dengan menceritakan perihal orang yang beriman. Jadi Allah perbagaikan uslub ini, pendekatan ini adalah melihat kepada fokus dengan merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, juga sebagai satu penegasan. Jadi semua pendekatan yang Allah gunakan Al-Quran ada tujuan-tujuan yang tertentu. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang Allah, apakah berita gembira kepada orang beriman? Tentulah balasan baik. Innal ladzina amanu, Allah beritahu untuk orang yang beriman, wa amilus solihat, untuk orang yang beramal soleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah kata, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Nampak tu? Ya? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh ada, termasuk kepada mereka yang man ahsana amala, yang nak baiki amal. Dulu tak ada, diadakan, dibaiki amalnya. Dulu sedikit, ditambahkan. Dulu banyak, ditambah-tambahkan lagi sehingga melimpah. Jadi inilah dia juga golongan yang Allah berikan ganjaran-ganjaran yang baik, yang Allah tidak akan hilangkan walaupun satu. Juga kita boleh rujuk dalam surah apa nama surah tu? Saya pun terlupa di sini, minta maaf. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi semuanya itu, ya, baik ataupun buruk, Allah akan perlihatkan dan Allah berikan ganjaran dan balasan bagi tiap-tiap jenis perbuatan yang kita buat di dunia. Jadi untuk yang beriman dan beramal soleh dan mereka yang memperbaiki amal ini, Allah perincikan juga, iaitu mereka dapat syurga. Baik, tadi Allah beri gambaran tentang balasan buruk neraka. Allah terangkan ada dua perkara, dua gambaran. Satu, keadaan mereka yang terbelenggu dalam dinding yang besar, tebal. Yang kedua, minumannya, iaitu minuman yang berbentuk tembaga cair. Ada dua gambaran. Tapi bagi untuk mereka yang mendapat berita baik ini, balasan baik iaitu syurga, Allah berikan 4 gambaran bagi syurga. Gambaran yang pertama, iaitu syurga itu kekal, adnin tajri, kekal
dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini yang pertama bagi syurga. Selain daripada kekal, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtihimul anhar. Gambaran yang kedua, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin. Min dhahab. Ini adalah perihal yang kedua tentang syurga yang penghuni syurga akan dapat, iaitu mereka ini akan memakai pakaian hijau dari sutera yang nipis. Minta maaf, mereka ini dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas, gelang-gelang asawir yang daripada emas, zahab, emas. Perihal yang ketiga bagi mereka yang berada di syurga, wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq. Itu dia, iaitu mereka ini memakai pakaian hijau dari sutera, hijau, khudra, hijau, daripada sundusin, sutera, dan bersulam, wa istabraq, sutera yang nipis dan sutera yang tebal yang bersulam. Dan perihal yang keempat bagi penghuni syurga, muttaqiina fiha 'alal araik, iaitu mereka ini akan berehat di dalamnya dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias, araik. Subhanallah. Jadi kita boleh membaca, mendengar dengan membayangkan, tapi kita tidak akan dapat membayangkan yang sebenarnya. Nak dapat buat baik, beriman dengan sepenuhnya, beramal soleh, perbaiki amalan, maka kita akan berada di hari akhirat insya-Allah dan mendapat balasan syurga. Maka di situlah gambaran yang lebih tepat. Inilah juga yang Allah katakan, kalau neraka tadi dengan dua perihal Allah katakan sebagai bi'sa syarab, bi'sa syarab, seburuk-buruk, bi'sa seburuk-buruk, maka lawannya bagi yang syurga ini ni'ma, sebaik-baik. Bi'sa seburuk-buruk, lawannya ni'ma, sebaik-baik. Thawab, balasan, wa hasunat murtafaqa. Dan inilah dia tempat yang terbaik bagi mereka yang beriman, beramal soleh dan memperbaiki amalannya. Subhanallah, tuan-tuan. Ini dia. Inilah dia perbahasan kita yang pertama, iaitu tentang pesanan-pesanan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga itu ditujukan juga kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, baik, saya tertarik dengan apa yang disebut di sini, iaitu dengan mereka memakai pakaian berwarna hijau. Pakaian itu adalah sutera tebal ataupun nipis, sutera nipis ataupun sutera tebal yang bersulam. Baik, tentang warna khudra. Apabila kita melihat kepada Al-Quran secara keseluruhan, kita akan menemui soal warna ini dinyatakan dalam Al-Quran beberapa jenis warna. Contohnya disebut yang ini hijau, juga disebut dalam ayat yang lain warna putih, juga disebut warna merah, warna biru serta warna hitam. Itulah antara warna yang disebut dalam Al-Quran. Tapi apabila cerita tentang warna ini, saya nak fokuskan tentang hijau ini, ya. Hijau ini dinyatakan Al-Quran ada pada beberapa ayat. Contohnya surah Al-Insan ayat 21. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq. Itu satu. Hijau, sutera halus yang hijau dan sutera tebal. Yang kedua, tentang hijau ini pada surah Ar-Rahman ayat 76. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Mereka ini dapat menikmati pada bantal-bantal yang hijau, warnanya hijau.
dan permaidani yang indah. Ketiga dalam surah Ar-Rahman juga ayat 64, ya, iaitu kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Seterusnya dalam surah Yasin ayat 80, alladzi ja'alakum minas syajaril akhdari nara, ya, iaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Yang seterusnya surah Al-Hajj ayat 63 tentang hijau ini, fatusbihul ardu mukhaddarah, ya, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau. Seterusnya surah Al-Kahfi ayat 31. Ini dia yang kita bacakan tadi. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 46, wa sab'i sumbulatin khudrin, disebut di situ 7 gandum yang hijau. Seterusnya surah Yusuf juga ayat 43 tentang hijau, berkait dengan perkara yang sama. Surah Al-An'am ayat 99 juga tentang warna hijau ini, berkait dengan tanaman yang menghijau. Itu beberapa ayat yang terdapat dalam Quran menyentuh tentang warna hijau, yang hampir keseluruhannya berkait dengan satu tentang keadaan yang terdapat di dalam syurga, soal pakaian, sutera. Dan yang kedua ialah perkara yang baik berkait dengan alam, tumbuh-tumbuhan, ya, kebun, dan sebagainya. Jadi inilah dia kehebatan satu warna yang Allah nyatakan Al-Quran selain pada warna-warna yang lain seperti putih, merah, kuning, biru dan hitam. Kalau ada kesempatan kita akan bicarakan warna-warna lain pula. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan beralih kepada perbahasan yang kedua. Perbahasan yang kedua ini adalah tentang kisah pemilik 2 kebun. Jadi dalam Al-Quran ini sebenarnya, dalam surah Al-Kahfi ini sebenarnya menceritakan beberapa kisah, iaitu ada 4 kisah utama. Satu daripadanya telah pun kita ceritakan pada ayat sebelum ini, iaitu ayat 9 hingga 26 tentang kisah pemuda Al-Kahfi. Manakala kisah yang kedua ialah kisah iaitu pemilik 2 kebun. Ini sebenarnya lebih kepada kisah si kaya dan juga si miskin, iaitu ayat 32 hingga ayat 44. Kita baru baca sedikit saja, iaitu 32, 33 dan 34 tentang pemilik 2 kebun ini. Dinyatakan oleh Allah SWT. Allah berikan satu contoh. Ada 2 orang lelaki, salah seorangnya diberikan 2 kebun. Diberikan 2 kebun, secara ringkasnya 2 kebun yang cukup hebat, mewah. Bukan itu sahaja, ada lagi pokok-pokok sampingan, ada lagi di situ tanaman-tanaman yang lain, dan kebun-kebun itu, 2 kebun itu mengeluarkan hasilnya dan tidak kurang, malah bertambah dan bertambah. Allah berikan lagi antara 2 kebun itu ada mengalir sebatang sungai. Maka berkatalah pemilik kebun, tentulah si kaya, dia kata kepada kawannya si miskin, kata dia, aku lebih banyak harta daripada kamu, ana aktsaru minka mala, dan lebih berpengaruh dengan pengikut-pengikutku yang ramai, wa azu nafara. Dan nampak sikit tu, ya, perihal mereka ini. Cuma dalam Al-Quran tak cerita tentang mereka ini. Siapa mereka sebenar secara terperinci, namanya tak diceritakan.
di zaman mana tak diceritakan, tempatnya di mana tak diceritakan. Semua itu disamarkan, cuma difokuskan kepada tingkah laku mereka ini. Itu dia, untuk dijadikan pengajaran sebagai satu kisah yang kedua. Jadi apa yang akan berlaku tentang mereka berdua ini, kita nantikan perbahasannya pada program budaya akan datang, insya-Allah. Jadi nantikan sama-sama. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekadar itu dahulu perkongsian kita tentang perbahasan atau berkait dengan tafsir Al-Quran bagi surah Al-Kahfi ayat 28 hingga 34. Yang pengajarannya ialah sangat penting kepada kita, iaitu yang pertama sekali, kita hendaklah mengambil peduli bagi ketiga-tiga pesanan daripada Allah Ta'ala sebagai panduan kehidupan kita. Contoh yang pertama sekali, hendaklah kita ini sentiasa mendampingi golongan-golongan yang alim, yang merupakan ahli ibadat. Yang kedua, kita kena sentiasa mengatakan sesuatu yang benar, khasnya daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Termasuk juga pesanan yang pertama, iaitu hendaklah kita sentiasa membaca Al-Quran, jangan berhenti, dan istiqamah juga mengambil intipatinya. Dan pengajaran yang kedua ialah belum sempurna kerana kita masih dalam muqaddimah kisah pemilik dua kebun, ataupun dengan tajuk lain, si kaya dengan si miskin. Wallahu alam. Jadi kita akhiri dengan doa khatam Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, dan bagi sekali lagi warga IPG Kampung On, sila daftar kehadiran di SPLKPM dengan klik pada pautan yang disediakan di bawah tajuk YouTube. Dan yang baik itu daripada Allah Ta'ala, dan kalau ada kesilapan dan kekurangan, kami mohon maaf zahir dan batin. Yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.